Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, insyaAllah malam ni kita nak bincang soalan nombor 2 mana yang dimaklumkan. Soalan nombor 2 petah 3 ini sebagai guideline lah ya, untuk mana-mana soalan yang tak kira lah soalan apa sekalipun, mungkin ada perbezaan dari segi beberapa perkara, tapi teknik dan skill dia, kemahiran dia tetap sama saja ya. Jadi kita akan gunakan soalan ini sebagai panduan, insyaAllah untuk lain-lain masa kita akan gunakan soalan yang lain pula ya. Jadi kita terus kepada soalan nombor 2. Okey, jadi kita tengok dia punya statement, kita kena baca statement dia tu, setiap ayat yang ditulis kita kena baca ya. Sepanjang tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan oleh Kerajaan baru-baru ini, rakyat Malaysia telah akul dengan duduk di rumah dan menjalankan pelbagai aktiviti untuk memanfaatkan masa terluang. Untuk meluangkan masa terluang ya. Antara aktiviti yang dijalankan adalah menghabiskan larian 5 km di atas treadmill. Inilah. Ya. Melukis potret dan membaca komik. Ya, baca komik. So ada 3 aktiviti di situ. Ya, ada 3 aktiviti yang dijalankanlah di situ. Larian 5 km di atas treadmill, melukis potret dan baca komik. Aktiviti-aktiviti ini memberi kesan kepada jumlah isi padu air kencing yang dihasilkan ya. Okay. Jadi ini punya efek dia adalah dari segi jumlah ya. Jumlah air kencing yang dihasilkan. Okay. Jumlah isi padu air kencing yang dihasilkan. Kehilangan air dari badan kita berlaku melalui pembuangan air kecil dan perpeluhan ya. Dan perpeluhan. Proses pengosmo kawal aturan berlaku bagi mengekalkan keseimbangan air dalam badan. Jadi dia menggunakan inilah dia punya proses dia. Ya. Proses dia adalah pengosmo kawal aturan. Okey, kemudian di gambar ditunjukkan aktiviti tersebutlah ya. Okey, dari 3 aktiviti sini. Kemudian kita tengok kepada apa yang dikendaki, task petugasan yang kita perlu buat. Berdasarkan maklumat di atas dan rajah 1, anda dikendaki menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan jenis aktiviti ya, terhadap isi padu urin yang dihasilkan. So daripada tajuk ni sendiri kita dah dapat keluarkan 2 pemboleh ubah ya. Pemboleh ubah. Jadi bila ayat mengkaji di sini, ini maksudnya dia adalah tujuan ya. Tujuan. Ini adalah ayat tujuan. Okay, ini ayat tujuan ni. Ini tujuan. Okay. Kemudian dia punya PUM dia adalah apa dia? Apa PUM kita ni? PUM kita apa? PUM kita. Apakah PUM kita? Jenis aktiviti ya. Okay, jenis aktiviti itu adalah PUM kita. Dan dia punya PUB-nya adalah PUB apa dah PUB dia? Isi padu urin yang dihasilkan. Okey, isi padu urin yang dihasilkan ya. Jadi itu adalah PUB. Kita boleh labelkan di situ. Kita tulis itu PUM. Situ PUM. Ini PUB ya. Okey, kalau kita tengok kalau PUB ni, kalau isi padu ni, isi padu maknanya kita kira ke kita guna radas? Isi padu.
Kalau isi padu kita kena kira ke kita guna radas? Radas atau kira? Air kencing tu kita apa? Kita guna apa? Sukat ke macam mana? Saya rasa radas cikgu. Okay, kalau radas apa yang sesuai untuk menyukat isi padu? Silinder penyukat ke? Silinder penyukat lah. Okay, silinder penyukat. Okay. Jadi dia maknanya dia jenis pemboleh ubah bergerak balas radas, ya, radas. Tapi tak apalah, dia asal dia tu pemboleh ubah lah. Yang pentingnya dia pemboleh ubah bergerak balas, ya. Okey, jadi kita dah dapat dia punya PUM, PUB, cuma nanti kita kena fikirkan apakah pemboleh ubah yang dimalarkan, ya, untuk menjawab soalan variable tu lah, ya. Okey. Baik, jadi kita akan tengok satu-satu. Okey, kita akan tengok satu-satu. Jadi kita akan gunakan nota di sini. Kita dah dapat tadi PUM, PUB, kita keluarkan dia. Cara dia, teknik dia, kita keluarkan lah. Kita keluarkan PUM, PUB untuk kita bina 6 perkara, ya. Kita ada 6 perkara yang kita kena selesaikan, ya. 6 perkara yang saya buat kod lah, ya. Kod 01, 02, 03, 04, 05 dan 06. 01 untuk apa 01 ni? 01 ni apa dia? Penyataan masalah, ya. Masalah. Yang kedua hipotesis. Yang ketiga tu ialah apa dia? Bahan radas, ataupun variable, ataupun boleh ubah bahan radas, prosedur. Yang kelima dan jadual lah, persembahan data, ya. Persembahan data. So setiap daripada ni 3 poin lah. 3 dan 2, ya. 2. Okay. So total dia 17. Untuk dapat 17 ni kita kena tahu dan kena faham bagaimana kita nak skor 17 full mark ni, ya. Saya dah sentiasa beritahu dan kita kena pastikanlah kita buat the best lah, ya. Kita punya jawapan tu supaya jawapan kita tu di charge ataupun dinilai sebagai full mark, ya. Jadi untuk membina pemboleh ubah, okay, kita dah ada syarat dia, kita dah ada PUM, kita ada PUB, kita boleh dapatlah pemboleh penyataan masalah, kita boleh skor 3 ni, saya yakin insyaAllah. Hipotesis pun sama juga. Okey, cuma hipotesis ni seperti mana yang saya sebutkan tadi dalam kelas, hipotesis ada 2, satu jenis perkadaran, satu lagi jenis perbandingan. Jadi kalau jenis yang ni kita agak-agaknya sesuai kita pakai yang jenis perbandingan ke jenis perkadaran untuk hipotesis ni. Boleh jawab. Perbandingan, ya. Jadi perbandingan tu paling sesuai lah. Jadi kalau kita buat perbandingan kena ayat jenis perbandingan lah. Lebih tinggi, paling tinggi berbanding siapa, ataupun kalau kita nak inversely, nak terbalikkan jadi yang paling rendah ataupun paling kecil ke, ya. Itu istilah tu kita kena tengok kesesuaian, ya, sama ada nak guna tinggi ke ataupun rendah, tengok kesesuaian. Baik, kemudian dia mematuhi, okey, kalau mematuhi syarat hipotesis boleh dapat 3 markah. Kemudian pemboleh ubah kita paling tidak perlu markah lah situ. Sebab apa? Kita dah ada PUM, kita dah ada PUB, kan. Cuma sekarang tinggal lagi PUD, pemboleh ubah yang dimalarkan. Jadi untuk mendapatkan pemboleh ubah yang dimalarkan ni, sebenarnya biasanya pemboleh ubah dimalarkan ni banyak. Tapi kita nak cari yang the best supaya ianya tepat lah. Sebab kita tak perlu kepada 3-4 pemboleh ubah dimalarkan tu. Cukup satu saja. Kalau kita tahu banyak sekalipun, kita tulis satu je. Okey. Kemudian ni paling tidak pun 2 atau 3 lah. Ya, ni tadi 3, ni 2 atau 3. Kemudian bahan radas. Okey, bahan radas ni mana yang saya selalu sebut, kalau boleh kita buat kolom. Ya, kita buat kolom, buat 3 kolom lah. Ya, untuk PUM, okey, kemudian PUB
dan PUD. Okay, kita buat kolom tu, tujuan kita buat kolom tu supaya kita dapat differentiate lah ataupun classify yang manakah bahan, yang manakah radas. Okay, yang manakah bahan, yang manakah radas ya. Supaya tidak ada yang terceceh dan benda tu valid lah, mana sah untuk digunakan dalam aktiviti atau eksperimen tersebut. Ya, yang paling penting sekali, benda yang wajib ada tu mesti ada. Termasuk kalau dilibatkan pengiraan, kalau ada rumus, apa yang benda nilai yang patut ada dalam rumus tu kita kena masukkan sebagai bahan atau radas ya. Apa nanti kita tengok. Kemudian yang bahan radas ni mana boleh jadi possibility, boleh jadi belaka ya. 1, 2, 3 boleh dapat. Hatta sifar pun boleh dapat ya. Kalau tak kena gaya. Ya, tak kena gaya. Maknanya di situ saya setakat ni tak boleh nak bagi jaminan awak boleh dapat 3 melainkan awak betul-betul mahir lah. Ya, mahir untuk dapat 3. Kemudian prosedur. Jadi untuk prosedur ni mana yang dia beritahu sebelum ni, prosedur ni kita ada 5K ya. Kita ada 5K. Okey, K yang pertama ialah bagaimana kita nak menyediakan bahan radas. Ya. Bagaimana menyediakan bahan radas ataupun memasang pun boleh ya. Menyediakan itu termasuklah memasang lah. Maknanya sekurang-kurangnya untuk K1 ni kita kena ada antara 3 hingga 5 step 3 hingga 5 step. Okey, kemudian K yang kedua iaitu cara mengendalikan pemboleh ubah dimalakan. Ya, pemboleh ubah dimalakan. Yang kita dalam soalan 1 tu ingat kan, ada dalam jadual soalan 1 untuk bahagian pemboleh ubah tu untuk kotak yang sebelah kanan. Ya, sebelah kanan tu dia ada kolom untuk cara mengendalikan pemboleh ubah. Kita biasa kalau PUD ni kita guna ayat tetapkan kan. Kita tetapkan apa-apa dengan nilai yang sama sepanjang eksperimen tu, apa nilai dia. Itu biasanya kita ayat dia ya. Kurang-kurangnya 1 saja ya. K3 ialah cara mengendalikan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, bergerak balas. Okey, bergerak balas. Apa dia? Cara dia. Kalau misalnya kan kita belajar, kalau jenis pengira, kalau melibatkan formula, kita kena gunakan kira dan ukur kan. Kira dan ukur. Ukur apa? Ukur apa-apa PUBK dengan menggunakan formula berikut. Tuliskan formula tersebut. Tuliskan formula. Kalau kita tak dapat yang jenis PUBK, K tu ingat PUBK, K tu untuk kira. PUB ni ada 2 lah, satu jenis kira, satu jenis kita guna radas, PUBR. Kalau yang guna radas ni, contohnya kita kata yang pentingnya perkataan rekod tu ya. Yang pentingnya ialah perkataan rekod tu. Perkataan sama ada timbang ke, kalau melibatkan jisim, kalau melibatkan panjang kita kata ukur. Kalau melibatkan dari segi isi padu, mungkin kena ukur juga. Masa, ukur. Kan, kalau masa kita nak cari kan. Kalau dari segi apa lagi, banyak kan sama ada ukur, timbang ya. Dia bukannya parti ya, dia kena bagi satu kata kerja yang sesuai di situ. Tapi kalau misalnya awak tak tulis itu tak apa, yang penting tulis rekod ya. Rekod apa okey, rekod apa tu, rekod apa-apa PUBR tu menggunakan radas apa, kena bagi tahu radas ya. Radas tu penting. Kemudian K4 ialah cara mengendalikan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Ya, kalau kita belajar dalam soalan 1, kita guna apa? Gunakan, kita katakan, gunakan, kita salin balik PUM yang berbeza kan. Yang berbeza, iaitu kita petik lah apa dia. Yang berbeza tu, kita ulang balik kan. Tapi dia kalau awak tak erti lah sangat, buatlah macam tu. Ya, buatlah macam tu. Tapi sebenarnya kita ayat dia tak semestinya macam tu ayat tu tak semestinya skema macam tu. Kita boleh
guna ayat yang berbeza sikit lah, tapi dia menggantikan kaedah macam tu. Tapi buat masa ni, saya rasa ikut cara yang saya ajar tu ya. Dan yang kelima adalah iaitu langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga. Okey, langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga ni satu je ya. Macam mana langkah berjaga-jaga ni? Biasanya kalau kita buat aktiviti tu kita ambil purata. Ya, kalau kita melibatkan purata, kalau misalnya perlu kepada purata, kita sebut aktiviti ataupun langkah berapa-berapa hingga berapa diulang, kemudian direkodkan untuk mendapatkan bacaan purata. Contoh maknanya diulang berapa kali? Diulang 2 kali, diulang 3 kali. Yang bersabarlah, jangan ulang sampai 100 kali, tak logik lah. Ulang pun kena rasional jugalah. Rasional. Diulang sebanyak 2 kali. Diulang sebanyak 3 kali untuk dapatkan bacaan purata. Itu sekiranya dalam aktiviti itu awak tak tahu ya langkah berjaga yang melibatkan penggunaan benda-benda tajam. Kalau dalam aktiviti itu, eksperimen tu, dia memang menggunakan bahan yang bahaya seperti pisau ya, ataupun kadang-kadang tak bahaya pun. Kadang-kadang contoh kalau eksperimen transpirasi ya, kita lap daun tu menggunakan tisu tu pun langkah berjaga-jaga. Kan? Mana kita keringkan setiap helaian daun menggunakan tisu contoh, itu pun langkah berjaga-jaga. Ataupun kita tulis perkataan yang sesuai yang menunjukkan langkah berjaga-jaga. Kalau kita tak ada lah tu, carilah yang tadi. Tulislah yang ulang tu. Ulang langkah 5 hingga 8 ya, untuk dapatkan bacaan purata. Kemudian rekodkan dalam jadual yang disediakan. Macam tu. Jadi untuk dapat 3 markah ni, itulah dia punya prasyarat dia, mesti dapatkan 5K. Ya, dapat 5K ni barulah dapat 3 markah. Paling-paling orang kata tidak pun 4K lah. Kalau misalnya katakan menyediakan bahan radah ni awak tak cukup tak cukup. Dia biasanya menyediakan bahan radah ni kita macam masukkan, pasangkan, ya, potong, macam tu. Kita potong. Maknanya kata kerja tu kita biasa guna kata kerja atau bahasa Inggeris kita kata work lah, kata kerja. Pindahkan, contohnya. Macam letakkan, maknanya kata kerja. Kita guna ayat tu. Okay. Kemudian lepas tu, jadi ni boleh jadi, saya rasa macam mustahil lah awak dapat sifar kalau awak belajar ya. Untuk ini mungkinan saya letaklah paling tidak pun 2 atau 3. 2 atau 3. Kalau awak dapat 4K pun awak dah dapat 2 markah dah. Ini ya. Dapat 3 lah. Dia sebab 3 hingga 4K, 3 hingga 4K dah dapat 2 markah. Ya, kalau 5K tu 3 markah lah. Kalau 1 hingga 2K, 1 markah. Maknanya nak dapat kosong tu macam pelik lah ya. Macam mustahil lah nak dapat kosong. Kecuali awak memang tak tulis lah. Awak tak tulis prosedur tak tinggal tu lah. Memang awak tak dapat. Tapi kalau awak tulis dengan cara saya ajar tu, insya-Allah awak dapat paling tidak pun 2 markah. Ya, paling tidak 2 markah. Kemudian 06. 06 ni ialah persembahan data ya, persembahan data. Jadi persembahan data ni buat jadual lah maksudnya. Bukan buat graf ya, persembahan data. Persembahan data awak kena buat jadual. Jadual ni biasanya 3 kolom. Ya, biasanya 3 kolom. Biasanya. Okey, 3 kolom. Kolom yang pertama ni mesti tulis PUM. Tulis balik apa dia tajuk dia. Ya, kalau ada unit kena isi unit. Ya, kalau tak ada unit tak perlu unit lah. Contoh dalam aktiviti ni jenis aktiviti contohnya. Kan, jenis aktiviti. Kita pun tulis 1, 2, 3 aktiviti apa kan. Kemudian yang di tengah ni ialah PUBR. PUBR. Maksudnya yang menggunakan radas lah. Menggunakan radas. Dan yang ni PUBK. PUBK ni mesti ada unit mesti ada unit. PUBR ni mesti ada unit juga. Tapi tengok aktiviti lah macam kita buat tadi. Aktiviti soalan nombor 1 tadi kan yang MSM tadi. PUBM kita tak ada unit sebab kita menggunakan jenis klon durian
Jenis gula durian. Ini tak ada unit di situ. Kemudian kita punya PUBR kita ialah bilangan sel yang menjalani anafasa anafasa bilangan. Jadi bilangan tu tak ada lah dia punya unit. So tak perlu dah masuk unit. Dan PUB kita tadi ialah kadar pertumbuhan kan, kadar pertumbuhan. Kadar pertumbuhan tadi kena ada unit itu per bulan ya, per bulan. Itu tadi. Untuk aktiviti yang ni ataupun eksperimen ni kita tengok. Saya dah bagi skill ni, skill dan cara. Jadi terpulang pada awak lah nanti nak pindahkan macam mana jawapan yang mantap ya. Baik. Dah ada yang cuba dah? Ada dah cuba tadi soalan tadi kan? Kita balik kepada soalan tadi, iaitu tujuan tu ada yang tanya saya ya. Adakah perlu kita buat tujuan? Okey, tujuan. Okey, tulis atau tak tulis tak apa. Ya, mana option optional. Maksudnya kalau kita tak tulis pun tak apa, tulis pun tak apa. Tapi saya sendiri kalau boleh awak tulis. Ya, awak tulis tujuan tu. Ya, tulis tujuan. Tujuan kenapa kita perlu tulis tujuan? Supaya kita tak silap. Ya, kita tak silap. Walaupun dia tidak adalah skill sini, ya, tak ada di sini, tapi kita tulis tu. Jadi tulis baliklah, mengkaji sampai habis lah. Salin balik, copy je. Mengkaji, jangan ubah. Salin je. Ya, mengkaji kesan, jenis aktiviti terhadap isi padu urin. Ya. Kalau boleh awak, kalau apa yang belum buat tu, salin terus ya. Salin terus sekarang ni. Jangan tunggu-tunggu. Ya, keluarkan buku, keluarkan kertas yang dihasilkan. Okey. Tulis penolak ayat ya. Tulis balik ya, tujuan tu. Tulis mula. Okey, tulis mula tujuan tu. Boleh lah, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. 9 orang lagi, tak tahu. Itulah balik tujuan. Apa tadi? Kita baca sama, mengkaji kesan apa? Kesan apa tadi? Jenis aktiviti. Mengkaji kesan jenis aktiviti. Sambung baca. Ini aktiviti Terhadap isi padu urin yang dihasilkan. Terhadap isi padu urin yang dihasilkan. Okey. Selesai itu ya. Tujuan. Dah lepas tujuan, buatlah pernyataan masalah. Kena tulis balik tu. Tajuk dia tu kena tulis ya. Jangan tinggal. Okey, pernyataan masalah. Okey, apa pernyataan masalah kita ni? Siapa nak cuba? Aziz. Tengku Arjuna cuba. Okey, Tengku Arjuna. Apakah kesan jenis aktiviti terhadap isi padu urin yang dihasilkan? Apakah kesan jenis aktiviti? Okey. Jadi macam salin balik lah ya. Okey, isi padu urin yang dihasilkan. Apa kena isi ujung tu? Ada soal. Okey, tanda soal ya. Jangan lupa. Jadi syarat dia untuk dapat 3 markah mesti ada ayat tanya. Satu, apakah? Apakah ke bagaimanakah? Ya. Yang sesuai lah. Kemudian ada PUM. PUM kita adalah jenis aktiviti. Okey, PUM. Dan PUB kita ialah isi padu urin yang dihasilkan dan ada tanda soal. Okey. Jadi kalau mematuhi syarat ni 3 markah. Senang je. Ya, 3 markah dah dapat ya. Senang kan? Boleh Haziq ya? Itu yang pertama. Okey.
Dan yang kedua, kita nak tulis hipotesis. Okey, jadi tadi kita dah sebut hipotesis yang kita nak bina ni ialah hipotesis jenis perbandingan ya. Ini perbandingan. Jadi siapa nak cuba ini perbandingan ni? Kita ada aktiviti 3 ni. Apa aktiviti kita tadi? 3 tu kita ada apa tu? Berlari. Ya, berlari di atas treadmill. Ya, sejauh 5 km. Ya. Melukis portret, membaca komik. Agak-agaknya antara 3 aktiviti ni manakah yang menghasilkan jumlah air kencing ataupun isi padu air kencing yang paling banyak? Ataupun paling sedikit? Di mana? Berlari di atas treadmill. Berlari Berlari di paling atas, sikit. berlari di atas treadmill tu paling banyak ke paling sikit air kencing? Paling sikit. Paling Paling sikit. paling sikit Okey, paling sikit. Jadi kalau kita nak pilih ini sebagai yang tu, kita buatlah ayat yang sesuai lah. Jadi macam mana ayat dia? Siapa nak cuba? Siapa yang dah buat ni? Aktiviti. Saya nak cuba. Okey, Hilmi dah. Okey. Okey. Apabila aktiviti berlari di atas treadmill, isi padu urin yang terhasil. Kalau kita buat perbandingan ni, biasanya kita ambil di depan tu ialah adalah lebih PUB rendah berbanding dengan melukis portret dan tak apa jelas lah. Tak apa jelas. Gini. Ni Helmi dan yang lain Jadi kalau kita buat perbandingan, biasanya ayat di depan dia kita ambil PUB. Kita ambil PUB. Sekarang ni PUB ialah isi padu urin yang dihasilkan. Okey, maknanya kalau kita kata isi padu urin yang dihasilkan bagi aktiviti apa tadi? Bagi aktiviti berlari 5 km di atas treadmill. Okey. Isi padu urin yang dihasilkan bagi aktiviti berlari 5 km di atas treadmill paling sedikit paling kurang, paling sedikit lah paling sedikit. Okey, paling sedikit berbanding kena sebutlah yang aktiviti lain tu. Berbanding aktiviti apa tadi? Membaca dengan apa tu? Aktiviti Dan melukis portret. Melukis portret Ah. dan baca komik. Okey, aktiviti melukis portret dan membaca komik. Okey. Kita boleh juga buat terbalik pun boleh buat terbalik lah sebaliknya, tapi tak tulis lah, cukup kita kata gini. So yang penting sekarang ni syarat dia untuk hipotesis ni dia ada PUM, PUB dan juga ayat hubungan dia. Sekarang ni kita guna jenis perbandingan. So kita ayat yang paling penting ialah paling sedikit yang kena dan berbanding paling sedikit berbanding. Okey, dan kita ada masukkan semua aktiviti tu. Aktiviti yang pertama berlari di atas treadmill ada, aktiviti melukis portret ada, aktiviti membaca komik pun ada. So itu dah mewakili PUM. PUB kita ada sebut sini iaitu isi padu urin yang dihasilkan PUB. Kemudian paling sedikit tu adalah dia punya hubungan dia. HD hubungan. So kalau tu macam ni, tak ada masalah lah, dapatlah 3 markah. Okay. Kalau yang macam awak buat tadi Helmi awak kata apabila aktiviti berlari di atas treadmill sejauh 5 km, kemudian awak kata isi padu urin yang dihasilkan
paling rendah. Paling rendah. Paling rendah ataupun paling sedikit. Ya, berbanding melukis potret dan juga membaca komik pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Bukan lagi kata tak boleh sebab dia syarat dia tu janji ada. Yang pentingnya dia jangan terbalik ya. Terbalik ni macam mana? Maksudnya PUB tu yang menyebabkan PUM. Ya. Sepatutnya PUM yang menyebabkan PUB. Tapi kalau PUB yang menyebabkan PUM terbalik, maka itu yang salah. Ayat tu dari segi kita nak tulis siapa yang datang dulu, siapa datang kemudian tu, itu tak penting. Yang penting bila kita bina ayat tu kan, ayat ni belajar bahasa Melayu, ada ayat pasif, ada ayat aktif kan. Jadi kalau jenis ni mungkin kita kata ayat yang pasif. Okeylah. Jadi boleh setakat ni hipotesis? Ada soalan nak tanya tentang hipotesis ataupun nak cuba ada yang buat berbeza, nak cuba. Kalau jenis perkadaran boleh tak ini perkadaran? Tak. Tak boleh. Sebab apa? Tak kena lah. Kan? Kadang-kadang ni biasanya kita guna semakin-semakin kan. Semakin-semakin tak kata semakin bertambah aktiviti. Kalau kita kata semakin bertambah lasak ataupun semakin bertambah cergas. Semakin bertambah cergas sesuatu aktiviti itu, semakin berkurang. Semakin berkurang isi padu air kencing yang dihasilkan oleh murid tersebut. Katakan kita kata. Boleh tak? Boleh kan? Aktiviti. Boleh Sebab kot. dia masih lagi boleh diterima. Sebenarnya dalam kes ni masih lagi boleh diterima walaupun buat ayat hipotesis perkadaran. Sebab tu saya kata tadi, bukan semua kita boleh pakai dan tak semua juga kita boleh tolak. Dia kena tengok sejauh mana ayat yang dibina oleh calon tu, oleh kandidat SPM tu. Kalau dia tulis tu kena, boleh dapat 3 markah ya, dengan mematuhi syarat-syarat tu. Ya. Sebab sekarang ni kita aktiviti yang kalau ikutkan dari segi lasaknya, paling lasak istilah yang treatment tu lah. Kemudian yang kedua lasak mungkin melukis kan. Sebab melukis tu digunakan hands on, dia kena menulis, jadi tenaga tu masih digunakan. Dan yang paling kurang lasak adalah membaca komik ya. Jadi maknanya boleh guna jenis aktiviti sama ada lasak ataupun tak lasak, aktif ataupun kurang aktif macam tu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya dalam kes ni ya untuk buat ayat hipotesis jenis perkadaran. Cuma saya sebut tadi jenis perbandingan tu kerana dia lebih baik. Lebih baik. Dan kalau misalnya kita lukis graf tu jenis catabah. Jenis catabah, bukan jenis graf garis. Ya, graf garis. Baik. Sekarang ni settle soal 2 dah dapat 6 markah dah. Sekarang ni kita pergi kepada kemahiran ketiga, iaitu pemboleh ubah. Ya, pemboleh ubah. Okey, bila sampai belum tu boleh titik tindih, betul. Baru pergi yang dimanipulasi. Salin baliklah. Ya, salin balik. Dimanipulasi kita adalah jenis aktiviti ya, jenis aktiviti. Kemudian yang bergerak balas apa dia? Yang bergerak balas apa dia? Jadi apa? Isi padu urin. Okey, boleh. Isi padu urin. Ya. Yang dihasilkan. Isi padu urin. Isi padu urin. Tak kena yang dihasilkan pun tak apa ya. Kalau ni tak kena pun tak apa sebab yang dihasilkan tu dia kira macam ayat yang bagi sedap lah ayat yang sedap. Tapi nak tulis tak ada masalah ya, nak tulis tak ada masalah. Jadi kata senang tulis lah, selamat sikit, kita apa lah. Dan dimalakkan. Okey, dapat tak fikir yang dimalakkan ni apa? Apa yang kita malakkan? Apa yang Isi padu air mineral. Isi padu air mineral ya, isi padu air lah ya, isi padu air yang diambil. Maknanya kita nak bagi semua murid ni, 3 murid ini menggunakan ataupun mengambil isi padu air yang sama. Jadi kita boleh tulis isi padu air yang diminum lah. Air yang diminum. Okey. Ada lagi tak? Ini kita boleh pilih lah. Tapi kalau yang sebenarnya
kita satu lah, pilih satu ya. Selain daripada itu apa yang boleh kita malahkan selain daripada isi padu? Tadi awak sebut mineral kan? Mineral tu dah masuk jenis lah, jenis air kan? Jadi jenis air lah, jenis air yang diminum. Semua yang minum air mineral. Itu maknanya kalau sebut mineral tu dah masuk jenis. Ya, kita dah masuk kategori jenis. Ya. Ataupun mungkin kita ambil apa dari segi kepekatan ke, kepekatan air yang diminum kan, kepekatan. Ataupun kita ambil tahap kesihatan ketiga-tiganya sihat, contohnya tak bolehlah ada yang sakit, tak boleh, dia tak sama. Ataupun kita ambil dari segi umur yang sama kan, pelajar tu daripada umur yang sama, umur 17 katakan. Kemudian jisim badan ke, jisim badan yang sama, lebih kurang lah, maksudnya katakan kita ambil 50 kg contohnya. Ataupun tinggi kan, tinggi yang sama, ketinggian, mungkin kita ambil yang 160 cm contohnya, contohlah. Jadi yang mudahnya kita ambil sepadu air yang diminum lah, sepadu air yang diminum. Boleh dapat ni, 3 tu saya kata ada 2 atau 3 lah ya. Sekarang ni kita dapat 3 ni ya, boleh dapat 3 sebabnya kita boleh menyaraikan ketiga-tiga pun boleh ubah dengan betul ya. So boleh skor dah 9 dah dalam tangan. Sekarang ni nak pergi kepada bahan radas. Okey. Jadi bila nak tulis bahan radas untuk dihantar kepada meja ni ya, kita yang jadual tu kita buat di luar lah ya. Yang saya kata tadi conteng tadi tu, yang tu kita buat di luar ya. Kita ni saya tulis sini lah sebab senang lah ya. Tapi bila sebenar nanti kita awak dapat test pack kan. Test pack yang lain tu awak guna untuk conteng untuk tulis bahan radas tu. Terus ni tulis PUM, PUB, PUD. Ini B bahan dan radas ya. Jadi yang wajib dulu kita nak tahu, okey, sekarang ni kita nak tahu okey jenis aktiviti. Kita tengok jenis aktiviti. Kita punya PUM kita adalah jenis aktiviti. So mesti ada student tak? Student tu yang pentingnya tulislah budak pelajar ya, murid ataupun pelajar. Yang bahan tu ialah murid mesti ada. Kemudian kita guna treadmill kan. Treadmill tu radas, tulislah situ treadmill kan, treadmill. Okey, dia sebab dia bahasa Inggeris kita kena buat apa tu condong ataupun kita ada buat simbol batu koma ya. Kemudian aktiviti apa lagi? Dia melukis. Dia guna apa? Guna berus tak? Tulis berus. Ini Aziz tahu kan ni? Kat sini. Ya, berus. Berus lukisan lah. Tulis berus lukisan. Kalau bahan berus lantai pula ya. Berus lukisan. Kemudian baca buku. Mesti ada apa tu? Dia baca buku, baca komik. Tulis. Komik. Ya. Okay, komik. Benda yang wajib ada lah pada PUM. Okay, PUM. Okay, PUB. PUB ni ialah isi padu urin. Isi padu urin. Okay, isi padu ni guna apa tadi? Untuk menyukat dia. Kita guna silinder penyukat ya. Silinder penyukat. Jadi silinder penyukat tu radas. Tulis sini lah. Masukkan sini silinder penyukat. Air kencing ni kita nak sukat, kita nak kumpulkan air kencing, mesti ada botol kan, ada botol ataupun dia punya macam bekas pengumpul lah. Bukan nak kumpul air kencing sebab kita nak tahu isi pada kencing tu. Selain sebelum kita bukan terus kencing dalam silinder penyukat. Ya. Air kencing tu kita kumpul dulu di dalam botol. Kemudian daripada botol tu barulah kita curah ke dalam silinder penyukat Jangan terus kencing dalam silinder penyukat tu. Tak boleh lah. Kita kena ada botol. Dipanggil apa tu, botol pun sudah lah, ataupun cup lah, macam cawan lah, cawan. Biasanya kita panggil botol lah. Cikgu, kalau bika? Bika tak bika kita tak pakai. Bika ni dia tak boleh ya. Bika tak boleh untuk mengumpulkan air kencing, tak boleh.
Tapi silinder penyukat boleh. Sebab bikar ni dia bukan untuk fungsi dia untuk menyukat isi padu bikar ni untuk kita nak memanaskan memanaskan apa tu satu-satu larutan ataupun cecair jadi air kencing ni kita tak sesuai lah, kita tak dalam. Tapi untuk kumpul, untuk tujuan mengukur, kita guna. Walaupun bikar tu ada nombor ataupun dia punya skala dia, tapi skala dia tu tak tepat ataupun bukan tak tepat, maksudnya dari segi apa tu senggatan dia tu. Senggatan dia tu agak jauh. Jadi kita perlukan pada silinder penyukat yang lebih tepat untuk dapatkan satu isi padu yang tepat. Kalau kita, sebab sekarang ni kita sekadar nak mengumpulkan saja air kencing tu. Yang first tu, maknanya kita kencing dalam botol. Tengok macam orang buat urine test Urine test macam geng-geng ni lah yang apa, mak motor sebagainya kena tahan. Dia bagi botol tu. Botol tu tak ada lagi dia punya skala dia tu, botol. Tapi ada cap lah, ada penutup dia. Botol tu dia macam biasanya hudung dia tu warna kuning. Kencing. Ini dekat dia. So, apa kencing lah tu. Kencing betul. Botol ni untuk mengumpulkan air kencing je. Dan nak sukat guna silinder penyukat. Okey, silinder penyukat yang ada skala. Kumpul keluar situ. Baru dapat nilai ni So maksudnya PUB untuk kita ialah selain pada botol, selain pada silinder penyukat apa lagi yang kita tu kita tengok ada lagi tak. Kalau misalnya kita dah buat prosedur nanti tiba-tiba kita kata ada lagi dah ciri-ciri, tak apa, kita masukkan kemudian, tak ada masalah sebab kalau kita nak mencari sebab kita tadi kita hanya stress kita punya PUB kita yang jenis PUBR saja iaitu isi padu urin dihasilkan. Tapi PUBK kita apa? Kita tak masuk lagi tu. PUBK kita pembalik ubah yang bergerak balas kira. Mungkin kita gunakan dari segi apa? Kadar kan. Maksudnya apa? Kadar apa kita nak cari. Dari segi kadar metabolisme ke. Kalau kadar tu mesti melibatkan masa. Kalau masa mesti menggunakan jalan dik. Tapi kita tak boleh lagi, tak apa. Okey. Setakat ni inilah Kemudian apa lagi tadi? Isi padu urin yang dihasilkan. Jadi urin adakah urin termasuk dalam kita punya? Kita bukan urin bukan PUB kita bukan yang jadi bahan. Bukan yang dengan tulis pula ni urin. Urin tu produk dia. Jadi tak boleh tak boleh urin. Okey, tak boleh urin lah. Okay. Yang dimalakkan. Yang dimalakkan sekarang ni isi padu air. Isi padu air. Jadi bisa ada air. Jadi kita punya bahan ialah air. Air Kalau kita nak sebut air minuman lah air minuman. Okey. Kemudian apa lagi? Ada lagi tak? Air yang diminum. Tak ada. Okey, bila kita dah dapat dah ini, okey, awak dah dapat ini, awak transfer lah kepada kertas yang test pack yang awak hantar tu. Kan? Maknanya tapi jangan hantar dalam bentuk jadual gini. Tulis balik lah. Tulis murid, kemudian tulis apa tu air minuman, air minuman. Itu apa lagi? Campur je lah, awak campur je. Awak tak perlu asingkan antara bahan radah tu. Awak macam gaul je, gaul sekali. Treatment, berlukisan, komik, silinder penyukat, apa tu, botol macam tu. Boleh tak cakap ni? Macam tu Kemudian bila awak tulis tu, dia kata bila yang sebenar nanti ini awak tulis balik murid. Murid tu kena ada lah sebab sampel utama tu. Murid. Kita tak sebut pun lelaki perempuan kan. Kita sebut, tapi kalau ikutkan dalam gambar tu lelaki ke tak? Kan? Betul tak? Tengok gambar tu. Ada tak perempuan? Kalau ikut gambar tu. Lelaki belaka kan? Ada. Kalau orang tulis murid. Jadi lelaki tulis murid pun okey lah tulis murid. Kemudian tulis air minuman.
Okey, air minuman ni kalau awak tak bagi nilai pun tak apa ya. Katakan awak nak tulis nilai, katakan tulis sebab kita tadi kita malahkan air minum sepaduh air yang minum tu macam ada satu nilai kan. Kata awak nak tulis 1000 mililiter contoh kan. Tapi kalau awak tak tulis tak apa. Ya. Tapi kalau nak tulis macam mana? Tulis pun boleh. Tapi bila nak tulis tu dia kena bagi nilai yang apa panggil rasional lah. Jangan sampai air minuman 3 galon. 3 galon sesuai lah ya. 1 tondra tak boleh. Maknanya ni antara 500 hingga 1500 ml tu saya rasa rasional lah ya. Tapi kalau tak nak tulis, tak ada masalah ya. Tapi tulis bila? Tulis dalam prosedur ya. Tulis dalam prosedur. Tulis balik lah. Treatment. Jadi kalau ada yang bahasa Inggeris tu awak kena buat macam ni lah. Kalau tekan ada istilah-istilah benda dalam kota 2 ke ya, awak nak jawab yang istilah bahasa Inggeris. Jadi awak kena buat macam ni. Ya. Apa tu? Sama ada condong dengan segi tulisan awak tu ataupun betul koma ya. Kemudian berus ya. Berus lukisan katakan. Komik. Seninda penyukat. Dan botol ya. Tak payah tulis dan lah ya. Tak payah tulis dan. Buat koma je. Ini tadi bahan radas. Jadi yang ni saya ingat sekali lagi ya. Yang ni conteng di luar. Conteng di luar pada kertas yang nak dihantar. Ya. Yang nak dihantar yang ni je. Okay, just in case tu saya kata tadi, sekiranya ada yang bahan radas kita tercecer, bila kita dah buat prosedur ataupun kita dah tulis persembahan data tu baru kita tinggal, ada lagi cecer ni. Contohnya jaran dia. Itu tulislah kemudian. Jangan cecer pula. Sebab saya sebut tadi ya, kita belum lagi senaraikan pemboleh ubah yang pemboleh ubah bergerak balas kira. Yang gunakan formula. Okay. Selesailah 04 ya, bahan radas. Maka mungkin antara 2 atau 3 lah. Ya, boleh jadi 1 pun boleh jadi kalau misalnya awak benda yang mandatory ni mandatory lah ni, murid ni mandatory. Kalau tak ada, reject lah. Awak tak buat treatment, awak tak tulis berlukisan, awak tak tulis komik, benda yang wajib ada. Ukuran ni wajib ni. Sini penyukat yang lain tu dia kira optional ya. Sebab air minuman tu boleh digantikan dengan benda lain, boleh ganti dengan air mineral. Tapi dalam kes ni dia jadi wajib lah pula. Baru saya betul. Dia jadi wajib tu. Air minuman tu mesti ada. Tapi dia tak minum air mineral. Okey, kemudian 05 prosedur. Sebab prosedur ni ramai yang sangkut kan, tapi saya dah bagi clue tadi. Ya, cara teknik dia ingat 5K tadi. Ya, ingat 5K. K pertama iaitu cara bagaimana kita nak menyediakan, nak mengendalikan suatu bahan atau radas tu. Tapi dia bukanlah susunan dia 1 hingga 5 tu semuanya K1 ya. Dia boleh jadi K1 tu dia berada di celah-celah. Satu ayat tu boleh jadi boleh jadi kita dapat K1, K2. Kita nak. Okay, biasa kita contohnya kita untuk prosedur ni kita kena buat nombor buat nombor lah untuk tulis tu dengan my dash je boleh nombor prosedur boleh nombor tahu flow dia. Katakan kita nak buat, kita katakan murid ya diminta, katakan ini contoh lah yang terlintas saya lah, yang murid diminta untuk dia nak buat aktiviti ni, dia kena perut kosong. Dia kena dalam keadaan perut kosong. Dia tak boleh lah bawa lepas makan. Untuk berhenti makan. Jadi kalau buat di sekolah ni tak boleh lah sampai rehat. Kan? Kena buat aktiviti ni sebelum rehat. Macam itulah. Murid diminta untuk berhenti makan ataupun tidak makan lah. Dan minum. Ini murid ni yang kita sampel kita nak tadi lah minum air lah minum air minuman lah, mana itu maksudnya ya.
kita kata duration dia katakan 4 jam lah kita tempatkan, 4 jam sebelum aktiviti ni ataupun sebelum kita memulakan sebelum memulakan eksperimen ni. Memulakan eksperimen. Okey, memulakan eksperimen. Okey. Jadi bila kita tulis macam ni, ini dah K1 ni. Ya. K1. K1 ni kerana dia ada arahan di situ berhenti makan dan kemudian dia kena minum air tu 4 jam sebelum memulakan eksperimen. Dan dia boleh dapat juga sebenarnya K2. Jadi di situ dia dapat K1 dan rasa sama K2. K2-nya walaupun kita tak sarankan di sini, tapi ibaratnya ni sebenarnya ayat dia nak ngosongkan perut dia daripada makan. K1 dapat, K2 pun dapat. Kemudian yang kedua, katakan kita nak buat yang PUD. Jadi iaitu murid yang kita kata murid yang mempunyai ataupun murid yang dipilih itu adalah murid yang mempunyai contohlah jisim badan yang sama, jisim ke, tinggi ke, ataupun umur ke yang sama, yang mempunyai jisim tinggi atau umur yang sama, dipilihlah untuk mengosongkan dia punya pundi kencing lah, pundi kencing dia, pundi kencing sebelum eksperimen sebelum eksperimen. Maknanya 4 jam tadi dia minta berhenti makan dan dia kenaki minum air, dia minum air lah. Katakan pukul 12 kan, aktiviti tu nak buat. Maknanya last tu dia kena makan ataupun dia kena minum air pada jam 8 8 pagi. 8 pagi tu dia kena berhenti makan dan jam sama dia kena minum air. Okey, dia kena minum air. Okey. Kemudian dikosongkan dia punya pundi kencing. Dan yang ketiga, kita ukur ataupun sebab kita nak masukkan, kita nak minta dia minum air sebanyak-banyak ataupun kita kata murid ataupun kita kata sampel tu lah, murid tu sampel tu. Murid dikendaki minum air sebanyak berapa? Katakan 1000 mililiter 1000 mililiter air lah air betul. Okey. Ini pun K1 tadi saya lupa nak tulis. Itu K1 yang tadi mengosongkan ni kamera. Okey. Jadi ni adalah K2 K2. Ini K1 K2. Sebabnya dikendaki minum tu maknanya aktiviti ataupun kata kerja. Sebanyak 1000 ni kita yang decide dia. Kita tetapkan 1000. Jadi K2. Kemudian yang keempat, apa dia minum? Apa dia minum? Apa dia kena buat? Aktiviti lah kan. Sekarang ni kita minta murid tu dia berlari lah. Murid diminta ataupun dikendaki untuk aktiviti pertama dikendaki untuk berlari di atas treadmill. Treadmill ni agaknya mudah semayu
bilik main sejauh 5 kilometer ya. 5 kilometer. 5 kilometer. Okey. Sejauh 5 kilometer. Jadi dia berlari ini namanya K1. Ya, ini adalah K1. Buat berlari aktiviti tu. Tapi dia akan jadi K berapa yang dimanipulasi? K4. K4 apabila kita ada ayat, kita ada aktiviti lain. Jadi untuk yang ni kita dapat K1 dulu. Yang kelima, lepas dia berlari tu, bukan lepas lah, masa dia nak mula berlari tu kita akan ambil apa? Kita akan, dari segi masa kita mesti fit ke tak? Masa. Kita kena mulakan. Ya, sebab kita nak tahu tu masa dia kan, berapa lama dia nak berlari kan? Masa perlu tak? Sejauh kita ambil 5 kilometer, tapi start je stopwatch ya. Kita kena start mulakanlah, kita ambil jam randik ya. Mulakan jam randik segera ya. Randik dengan segera. Sebab kita nak ambil juga masa tu. Masa dia berlari sejauh 5 kilometer tu. Kita nak ambil jugalah. Jadi kita nak ambil masa, bila masa jam randik, jadi kita kena masukkanlah jam randik di sini. Dalam kita punya bahan radas. Ya. Jam randik. Okey, jam randik. Jadi yang ni sebagai K1 lah. Ya, jam randik. Kemudian yang keenam, okey, lepas dia dah berlari, dah siap dah berlari 5 km tu kan. Apa yang perlu kita buat? Ya? Kita nak bagi dia rehat dulu lah kan. Selepas tu, murid tadilah ya, lepas dah berlari tu, murid diminta, mana selepas selesai lah ni maksud dia. Kalau tu kita tulis lah. Kita buat ayat yang lebih proper sikit ya. Kita kena imagine sikit lah aktiviti ni, kita kena imagine kan selepas selesai. Lepas selesai, kita nak buat apa ni ya. Kita murid diminta berehat lah ya. Diminta berehat, dia kena berehat dulu. Kalau tu kita suruh dia kencing pula. Diminta berehat ya. Dia berehat di mana? Kita biasa kita kena berehat ni pada suhu yang sesuai lah ya. Pada ataupun dalam bilik lah kita ambil. Dalam bilik. Jangan suruh dia berehat tengah panas. Ya. Berehat dalam bilik yang sejuk lah, bilik sejuk. Ataupun yang ada nyaman lah, penyaman udara ya. Nyaman udara. Nak sebut suhu boleh sebut lah, mungkin 18 ke ya, 18 darjah Celsius ke. Contoh lah ya, contoh. Okey, lepas tu, lepas kita dah tu, tapi masa tu kita beritahu lah budak ni jangan makan jangan makan minum, dah siap tu. Okey, selepas sejam lah katakan ya, selepas sejam dia berehat tu, selepas 1 jam berehat, okay, selepas 1 jam berehat, kita kata berehat, murid digendaki, dia kena kosongkan balik, maksudnya dia kena kencing lah. Digendaki, mengosongkan pundi kencing dia. Pundi kencing, maksudnya dia nak kumpulkan lah air kencing dia tu ya. Maknanya urin di kita isi padu ya. Sesuai lah, isi padu urin, isi padu urin dikumpulkan dan direkodkan lah direkodkan
Okey. Menggunakan apa? Botol untuk mengumpul dan silinder penyukat silinder penyukat. Okey, silinder penyukat itu untuk merekod dia punya tu. Okey, silinder penyukat. Jadi di situ yang ni K1 juga. Selepas 1 jam ni dia masuk dah video K2 dah ni. Kalau kita malakan, jadi maknanya masa pun boleh jadikan boleh ubah yang dimalakan. Boleh tambah sini masa masa. Nanti K2 sepadu urin dikumpulkan dan direkodkan. Ini kalau ni maknanya ini adalah K3 K3. Boleh ubah yang bergerak pada sepadu urin dikumpul dan direkodkan menggunakan botol dan silinder penyukat. Okey. Itu K3. K8. K9 lepas kita tu kita nak ulang aktiviti lain kan. Jadi langkah kita kena langkah apa yang start daripada tu. Ambil langkah 1 lah daripada awal lah. Ya, langkah 1 sehingga langkah berapa? Langkah 8. Ya. Diulang. Ya. Diulang. Tapi kali ni kita buat aktiviti apa? Yang 2 lagi tu lah ya. Diulang dengan menggantikan aktiviti melukis, potret dan membaca komik. Okey. Kan. Jadi ini adalah ayat K4 lah. Berubah yang dimanipulasi. Ya, yang dimanipulasi. Sebab kita ada aktiviti yang berbeza sini. Ya, aktiviti yang berbeza. Dapatlah K4. Kan? Okey, tak boleh lah guna aktiviti lain. Kena aktiviti yang berdasarkan gambar ajar saja ya. Kemudian nak cari ni, mana kita dah ulang sama juga. Ya. Yang ke-10 ataupun yang seterusnya, eksperimen ni kita ulang. Kita nak dapatkan apa? K5 kan, langkah jaga-jaga tu. Kita kata eksperimen diulang sebanyak 2 kali kata kan. Diulang sebanyak 2 kali untuk dapat apa? Untuk dapatkan bacaan purata ya. Bacaan purata. Jadi itu adalah K5. Langkah berjaga-jaga. Okey, kemudian semua data ni rekod. Biasalah ini standard ya. Semua data direkod. Rekodkan ya dalam jadual ya, dalam jadual. Okey. Selesai lah. Selesai. Tak apa, nanti ni saya share nanti ya. Kalau tak sempat ya. Jadi selesailah kita punya prosedur ya. Selesai kita punya prosedur. Boleh faham tak tekan ni? Ada soalan tak? Boleh ke? Panjang je. Panjang. Aduh. Panjang memanglah. Tapi faham tak nampak tu? Faham yo. Boleh ya. InsyaAllah boleh. Ini panjang ni sebab apa? Sebab aktiviti ni kita buat flow dia. Ya, kita boleh begini, walaupun saya bagi guideline tadi, aktiviti yang berbeza untuk PUM, tapi kita kata yang penting sekarang ni bila kita tulis tu kita faham. Yang penting kita faham dan kalau kita bagi nilai tu munasabah. Ya, yang rasional ya. So sekarang ni kita nak pergi kepada last sekali iaitu
persembahan data ya. Persembahan data 06 persembahan data. Jadi persembahan data ni kita kena buat jadual lah. Kena buat jadual. Jadual tu saya sebut tadi paling tidak pun kena ada 3 kolom lah ya. Kolom pertama tu jenis aktiviti kan. Kolom pertama kita buat ya. Kolom pertama jenis aktiviti. Kolom kedua tu ialah PUBR ya, PUBR. Dan kolom yang ketiga adalah PUBK ya. PUBK. Pertama tu ialah jenis aktiviti. Okey, jenis aktiviti. Kita tuliskan jenis aktiviti tu. Tulis balik ya. Apa jenis aktiviti kita? Berlari. Berlari atas treadmill ya. Treadmill. Kemudian aktiviti melukis. Yang garis nanti ya, melukis potret. Dan membaca komik ya, membaca komik. Okey. Buatlah dia punya ni. Kita padam sikit cantik sikit ya. Ini kita boleh galihkan lah. Okey. Dan PUBR kita iaitu isi padu air kencing ataupun urin kita guna istilah urin Okey, isi padu urin yang dihasilkan yang dihasilkan. Unit dia ialah mililiter. Yang kita ada bacaan ya, kita ada bacaan. Kita ambil apa tu? Kita tekan 3 kali ke bacaan ke contohnya. Okey. Bacaan pertama. Bacaan 1. Bacaan 2. Bacaan 3. Kemudian yang PUBK kita ambil purata lah. Purata ni kan kira kan. Purata isi padu urin yang dihasilkan. Okey, jadi purata pun kita gunakan mililiter ya. Okey, jadi maknanya untuk yang ni tak perlu kita masukkan nilai lah. Tak perlu kosongkan saja isi padu urin tu, tak perlu isikan nilai. So kita akan dapat yang pertama yang ni, okey, ni satu markah ya, satu markah dan ini satu lagi markah, so 2. Okey, so sini kita dapat 2 markah ya, 2 markah. Prosedur tadi 3 markah. Ya, kemudian bahan radas. Bahan radas tadi kita dah tambah 1 ya, Jarandi. Okey, Jarandi. Masuk. Kalau PUBK ni awak nak masukkan formula pun boleh sebenarnya ya, awak nak masukkan belai tapi yang mudahnya ambil purata lah ya, purata. Sebab purata ni kita kira sebagai PUBK sebab dia melibatkan ada formula ya, ada formula iaitu bacaan pertama tambah bacaan kedua tambah bacaan ketiga per dengan masa ya, per dengan masa. Per dengan masa, sorry. Bacaan pertama, bacaan kedua tu berapa dapat? Per dengan 3 lah. Per dengan masa. Kalau per dengan masa tu dah jadi kadar lah. Ya. Baik, jadi selesai ya kita punya laporan ataupun kita punya perancangan eksperimen untuk soalan nombor
2. Okey, selesai lah untuk soalan nombor 2 ni. Ada sebarang pertanyaan tak? Ada pertanyaan? Boleh tak Sumayah? Dapat ke? Ya, cikgu. Dapat? Ada soalan tak? Ada soalan? Ada soalan tak? Cikgu. Ah. Saya nak tanya, kalau jam randik tu saya tulis jam randik digital boleh? Tak apa, boleh. Boleh je. Boleh je, tak ada masalah jalan itu. Okey, cikgu. Okey. Orang lain? Yashri? Cikgu, kalau saya tak buat jam randik, Okey, tadi kalau tak buat jam randik maksudnya kita kena, dia sebenarnya dia kena kira lah. Yang penting pertama tu kita tengok dari segi bahan radas yang wajib lah. Ya, bahan radas yang wajib. Jadi jam randik tu tak termasuk dalam kita kata apparatus atau radas yang wajib. Jadi mungkin kita masih dapat lagi 3 kalau tak tulis jam randik. Sebab kalau ikutkan pada jadual ni, jam randik tu seperti tidak diperlukan lah untuk jadual untuk jadual ni. Jadi kalau kita kecuali kita ambil UBK kita tu adalah kadar. Ya, kalau kita ambil katakan di kolom yang last tu yang persembah data ni, katakan yang ni awak guna kadar. Jadi kadar tu masa kan, bila masa kena ada jam randik. Tapi kalau jadual awak macam ni, puratif sepadu urin yang dihasilkan tu, maknanya kalau dalam bahan radas tu tak tulis jam randik, jadi dia tidak menjadi satu kesalahan besar ya. Okey, ada lagi soalan? Ini Hakim? Boleh ni Hakim? Boleh cikgu. Boleh, esok jangan lupa ya. Esok semua 9.30. 9.30 pukul 12. Di makmal biologi ya. Di makmal biologi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari besok. Kita nak bincang apa? Kita nak bincang soalan kertas 2. Kertas 2. Ya, soalan kertas 2 MRSM yang ni lah. Jadi sila bawa kertas tu. Jangan jadi macam tadi.